jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Sekarang kita akan mereview ulasan sedikit tentang anugerah juara lagu ke-37. Kita nak bersama dengan Kelly. Okey Kelly, aku tahu hari tu kita berjumpa dekat red carpet kan. Kau dah waktu kau interview aku tu, kau potong 2, 3 part tu, nampak aku bodoh kat situ. aku kena edit lah ni. Kau kena edit lah tak itu. boleh, aku macam kau juga. Sekali harung, buat single satu kali harung boleh. Janganlah. Ini nak interview pun suruh orang tu waktu yang semalam di Tak ada. Temasek tu. Jangan weh. Kenapa? Nampak aku bodoh nanti. Kau suka Okay. kan? Okay. Ini tekaan kau. Okay. Yang mana satu tekaan kau tu tepat? Syihah Zikir, persembahan terbaik. Oh, kau cakap persembahan terbaik Syihah Zikir. Actually Aku sebenarnya rasa macam effort dia lebih lah kan. betul. Actually sebenarnya aku dah post dah tau. Waktu sebelum malam AJL tu aku dah post siapa juara apa semua tu. Yang lain semua tak lekat. Semua tak dekat. Tapi kau tukar balik yang Syihah Zikir tu. Tak. Predict aku Syihah Zikir yang pertama tu memang ada persembahan terbaik. Kejap aku tunjuk kat kau. Aku ada simpan bukti. Dan tu orang kata aku propa. Kejap ya, aku tunjuk kat kau. Ada. Sebab waktu tu aku letak, kejap ini predict akulah. Predict untuk AJL lah ni. Nampak ni. Wow. So, yang mana satu betul? Syihah Zikir je lah yang betul. Persembahan terbaik. Okay. Kau Predict juara lagu Satu Malam di Temasek. Sebenarnya, mengikut kata juri, dia punya markah Dua markah je, babe. Ya, betul. So, buat benda predict aku tepat lah, kira hampir. Ya, hampir lah. Hampir kena. So, tempat kedua aku target Debu. Dayana Faizah dan juga Amir Masdi. Tak termasuk. Tak masuk. Okay. Dan juga tempat ketiga aku target Kai Bahar, Sengsara. Dalam sengsara aku. Kau tahu tak? Risiko juga bila nombor giliran persembahan di tempat yang terakhir. Yes. One more thing, aku rasa macam markah untuk persembahan terbaik tu akan tak ada sebab bila dah habis Kai Bahar menyanyi, undian ditutup. Macam mana? Tapi Aina boleh. Aina tak boleh juga. Sebab Aina sebelum Kai Bahar. Towards second last. Sebab orang akan undi berdasarkan persembahan kan. Dan kat sini pun vokal terbaik aku predict Ernie Zakri. Vokal. Tapi vokal dia not bad, babe. Tapi malam bagi aku malam tu vokal Ernie clean. Bagi aku bersifat crystal clean. clear. Ya. Okay. So, okay. Kita nak kita dah tahu. Okay, yang penting aku saban tahun lah. Kan. Setiap kali tibanya AJL, orang akan suruh ataupun Nilofa akan bagi tahu dia punya ramalan, dan ramalan dia tepat weh. Ya. So tahun ni yang tepat tahun ni dia cakap lagu Alif Anugerah Terindah dan juga Aina Abdul akan berada dekat top 3. Dia tak cakap nombor berapa. Tapi kira macam betul lah kan. Aku tak tahu dia guna ilmu apa. Itulah ramalan aku yang tak tepat ni. Macam mana ni? Setiap kali dan kau tengoklah tahun depan kalau kita panjang umur kan. Tahun depan tengoklah mesti orang kata macam tahun depan lagu aku. Dustakan Cinta. Aku memang nekat nak masuk AJL ya. Okay, penerbit muzik-muzik silakan. Tolong. Ini pun aku nak cari penerbit muzik-muzik ni, tolonglah calonkan lagu aku. Kau apa ni? Kau pakai bomba ke apa? Kenapa? Kau cari something ke kat dia? Tak adalah. Aku kena cari cari lah. Jumpa? Kena jumpa, kena ada hantar material. Cara yang betul ya. Tak, aku duk hairan setiap kali kau rapat-rapat dengan orang kan, macam orang tu akan lembut hati dengan kau. Hello. Habis orang lain tu yang masuk-masuk tu apa? Kau tak macam aku nak jumpa lah. Macam aku duk rasa macam kau nak jumpa ni nak bagi uluk-uluk duit kopi ke apa? Hey, kau nak carut siapa? Kau tak baik, Budi. Ada ke penyanyi-penyanyi yang macam berbaik dengan penerbit muzik-muzik? Mana ada, tak ada lah Budi. Tak ada. Industri kita very clean kan? Macam industri kita memang best. Hebat. Lalu jalan yang betul. Okay. Sama lah dengan aku. Kau ingat lagu aku saya senang nak masuk sana sini. Okay, kita pergi. Okay, tengok dah 47 minit. Borak dengan kau. Okay, kita masuk kepada red carpet lah. Red carpet yang menjadi highlight utama, aku tengok Jana Nik dengan Nabila Razali lah. Yang mana kenapa tak highlight aku lah? Kenapa aku tak viral? Kau tak tahun lepas aku viral tau. Kau pakai baju yang sama macam tahun lepas. Lain lah. Tak, macam
kau kena cari yang berlainan. Ukuran tu macam kau dah pakai ukuran macam tu kan. Which is Cantik. aku tengok kau perketatkan lagi, betul tak? Oh, ketat sikit lah. Kau suka ketat-ketat Nak menonjolkan. Cubalah jadi macam Aina Abdul. Ataupun kau jadi Sam Smith. Kau tengok dia punya fashion macam mana sekarang. Aku nak jadi diri aku, kenapa aku nak kena ikut orang? Okay, Jananik tu berkemban. So aku rasa macam dia sengaja untuk macam kau lah. Aku rasa macam kau dengan Jananik sama ke? Kan? Itu pengarah drama aku tu. Aku rasa macam Jananik memang sengaja untuk menyediakan konten untuk netizen bahan dia. Entahlah. Nabila Razali pun kena kecam juga, kan? Budi, aku pun kena juga tau kat TikTok tu. Kau ingat aku tak kena kat TikTok? Apa yang dia orang cakap? Ni kau baca ya. Tapi kau hadap kan kecaman tu. Suka. Kau pin kan? Kau sengaja pin dekat ruang komen. Tak, aku tak pin lah Budi. Kejap Budi ya. Kau tengok tau. Kau tengok kat sini ya. Aku cakap, ini pun ada orang komen lagi, nampak ni. Apa dia yang ada komen? Kau baca sikit. Kejap ya. Slownya lain kau ni. Okay, kau baca, aku tak nak. Nanti orang kata aku propa. Okay, nak free tiket. Apa ni? Atau lain. Bertanding punya. Mata tu, berapa zoom? Nyah tertua Malaysia. Aib kan? Mata dia macam filter Snapchat. Wartawan hiburan teringin nak jadi artis. Ala-ala-la. Mamai be. Baca. Kondan gay. Asalkan kau bahagia. Siapa dia ni? Ramai. Tapi kira macam ramai ni, kira macam FYP ni. Tengok berapa? Tengok 2 juta. Ramai. Kan? Yang komen-komen aku pun semuanya pondan-pondan juga. Sibuk nak mengata aku pondan. Wah aja. Jealous lah tu. Kan? Orang pun pondan juga nak mengata aku pondan. Dia kata aku nyah tertua. Hey, nyah tu pak kau. Geram pula kan? So, apa dia Dwi? Kau tengok intro AJL. Aku tak tengok. Apa pendapat kau intro dia orang panggil untuk nyanyi lagu-lagu yang lepas kan? Okay, kau tengok tak? Tengok. Kau tengok. Okay, apa pendapat kau pasal intro? Bosan ke? Best ke? Bagi aku best. Intro yang gempak dan juga intro yang mempunyai satu impact yang wow untuk opening. Menampilkan Defend dan menampilkan Azlan and Typewriter, dan dia pun lama dah tak keluar TV. So kita apabila nampak orang-orang ni keluar macam Defend, orang tu tunggu-tunggu performance mereka kan. Dan juga kita ada lagi siapa lagi ya? Syamil. Kita ada Waris, betul tak? Wani Hasrita Wani Hasrita Defame. Nyanyikan lagu Tok T, 7 nasihat kan. Anak didik haruslah Risau usah esok ke sarang sirima. Sebenarnya aku yang sepatutnya nyanyi lagu tu. Itulah patut. Kau bayangkan kalau kau buat intro, barulah viral. Tapi masalahnya aku tak boleh ambil tu sebab sebelum tu aku ada job lain. So aku tak boleh buat komitmen. Terbagilah peluang orang lain nyanyi kan. Nak attend rehearsal 1 minggu. Okey, pengacara pula Jihan kan? Gandingkan Jihan dengan Sherry Al-Haddad. Which is aku nampak Jihan lebih cantik daripada biasa sebelum hari tu pakai rekaan Rizman Uzaini serba pink terang. Sherry pun sama juga. Tapi ramai yang mengatakan dia orang banyak menceceh, macam banyak draggy, banyak berceloteh. Itu pun aku ada dengar juga. Orang-orang industri pun komen benda yang sama. Tapi bagi aku sebab aku dalam broadcasting, so aku faham setiap kali apa appearance live sebuah station TV ataupun channel, mereka ada sebab mereka tertentu. Kenapa pengacara itu harus draggy, harus orang kata. So kalau floor manager dia akan macam ni. So cepat. Dan kalau macam ni lambatkan lagi. Macam ni lambatkan lagi. Sini cepat. Aku ingat ke yang ni macam okey, kau borak lagi. Sebab aku rasa macam ni, dia orang terpaksa bercakap panjang. Dan mungkin benda tu macam spontan lah kan. Dia ada skrip kat tangan, tapi bila kata suruh panjangkan lagi, mungkin persiapan dekat pentas kita nampak tak belum siap lagi. Betul. Dan tambah lagi Aina Abdul punya
persembahan tu memerlukan banyak masa. Sebab secara langsungnya apabila melibatkan acara-acara live Budi benda itu teknikal yang amat penting. Sometimes apabila dah rehearsal 100 kali ke 10 kali ke, apabila come to the live, macam-macam satu sebab boleh terjadi. So kita orang broadcasting, kita faham benda-benda macam tu. So bagi aku, kalau orang cakap kenapa pengacara menceceh lah, lepas tu saya sikit dok promote barang apa semua, itu sponsor. Itu sponsor. Have bayar to. juta-juta kot. Have to. So orang kat luar mereka banyak tak tahu. Duit Alpha. Banyak duit dia. Kan? Berapa juta nak Kan berapa kan Budi kan kita dia tengok Dr. Sri habiskan? Vilda dulu, aku rasa macam 3 juta masuk untuk AJL. Dia nak masuk AJL. Kan? Tapi macam-macam lah. Dia minta nak Permaidani, Pink lah apa semua. Okay, kita berhenti ke lagu pertama. Nang dari Iman Troy. Oh, kamu latah Lagu pertama, Nang Iman Troy. Persembahan dia macam mana bagi kau? Bagi aku persembahan next level. Next level. Yang belum pernah kita tengok kita Iman Troy tengok. buat macam tu. Yes. Kita nampak dia ada seorang gadis yang tapi bila dia atas pentas, persembahan live dia yang kita boleh nampak membuka mata masyarakat Malaysia bahawasanya dia adalah one of the performance yang dia boleh menari, boleh menyanyi, dan dia punya stamina, energy dia memang dia selayaknya letak sebagai opening untuk AJL. Ya. Lagu pun meriah masa tu kan. Lagu. Dan aku difahamkan setiap persembahan kena ada elemen-elemen kejutan, gimmick ataupun konsep yang tersendiri kan. Tapi kalau Nang tu, sebab aku tak tengok tau. Aku duduk belakang dekat ruangan platform video tu kan. So aku sampai situ, dah lah intro pun aku dengarkan gitu-gitu je. Itulah feeling kau duduk. Kalau duduk kat atas kan best, semua benda boleh nampak. Platform sebab kita orang tak boleh record. Tak boleh record pun. Kan? Nanti TV3 kan kena kod. Kan nak bagi aku kena. Cahin jangan marah. Memang betul pun. Sebab aku cakap, Cahin cakap kat aku, kata, Budi tak boleh record ambil gambar je. Okey lah, aku duduk platform sebab aku nak tengok depan macam ni. Aku tak main, aku duduk belakang. Wartawan duduk sebelah gini kan. Jadi kita kat atas tu siap ada meja, siap ada apa, ada pelak, ada air, ada makan, ada ice cream semua kan. Untunglah. Lepas tu aku tak tengok sangat. Lepas tu balik tu aku tengok lah sikit-sikit. Okey lah. Kita orang semua ada skrin besar semua. Okey. Rugi kau. Aku ingat ke kau melantah. Okey, lagu kedua, Mainan. Oh, ini kau kena bahas betul-betul lah. Aku persembahan yang ikonik, yang maksud aku yang akan diingati lah. Orang tak pernah buat sebelum ni, dan mungkin selepas ini orang takkan buat macam dia. Which is menyanyi terbalik. Naim Daniel. Dia dah cakap kat aku pergi masa dia buat rehearsal tu. Aku dah agak dah, mesti dia buat terbalik. Tapi aku tengok lah, betul sangat. Dia cakap melibatkan organ dalaman, dan which is, kalau kau macam berisi sikit kan, macam lebih tak tubuh tak kemas, kau tak boleh buat. Kau tak boleh kali. kau macam tu je boleh buat. Kau hati-hati. Kau macam tu boleh buat lah. Serius Fia. Kau buat benda tu macam kena rogol. Gila lah Budi ni. Suka. So tak, masalahnya bagi aku rasa dia bukan saja-saja buat, dan dia study benda tu. Yes. Dia study. Dan bagi aku apa yang dia belajar, teknik untuk menyanyi terbalik dan juga secara langsung teknikal dia tu, aku salute. Sebab apa yang dia praktis, apa yang dia buat tu menjadi sewaktu live. Kan. Dan apabila aku takut satu betul, bila kita menyanyi dalam keadaan terbalik, aku takut pernafasan. Yes. Pernafasan dah tiba-tiba kalau tersekut, macam mana? Tapi aku rasa dia ni ada mengamalkan teknik-teknik, orang kata senaman, ataupun secara amnya dipanggil pernafasan yang bagus. Aku rasa mungkin dia pergi swimming, mungkin dia berlari, exercise. Sebab itu dia boleh dapat lagi satu, tubuh badan dia kecil dan padat. Dan dia ada six pack tau. Dan aku rasa itu yang membantu orang kata organ-organ fizikal dia untuk perform secara live dengan terbalik. Itu aku respect. Dan aku difahamkan dia tak makan tau. Aku macam dia makan pun dalam pukul pagi, 11 pagi. 12 tak boleh makan. Minum air pun tak boleh. Tapi kalau makan, dia akan sangkut tau. Kalau macam ni, dia turun, naik.
Ni macam mana? rasa ni Terlekat macam mana? Aku rasa dia mesti tengah menterdarah, dia lapar. Habis sampai tu terus makan. Tapi bagi Dan aku lepas tu- memanglah satu persembahan yang luar jangkaan. Di luar kotak lah bagi aku. Sama. Yang aku rasa macam is bertaraf Dan konsert betul. ramai cakap yang peminat-peminat geng-geng Naim Daniel mainan ni lah kan, dia cakap sebenarnya persembahan yang macam ni yang terbaik sebenarnya berbanding daripada Syih Haziki. Tapi dia orang tak nampak Syih Haziki tu berhabis beratus-ratus ribu untuk lagu irama tu kan, mainan laser. Sekejap lagi kita pergi ke irama. Okey, lepas tu 2-3 hari dia, lepas tu aku tengoklah dekat Twitter yang ada kata netizen nak juga penjelasan daripada Naim Daniel, bagi tahu tentang apa dia punya signifikan dia buat macam tu. Memang tahu sebab dia tiru daripada music video dia. Tapi orang kata dia show dia ada kaitan dengan Dewi Greek. Dewi Greek di mana adalah yang ada relate lah kan. Adalah netizen zaman sekarang dia akan sama-samakan dengan benda-benda yang macam tu kan. So tengoklah nanti Naim Daniel cakap macam mana. Okey, lagu keempat, Bahagiakan Dia, Sheila Hamzah dan Liza Hanim. Kenapa dia orang tak boleh menang? Okey, bagi aku kita persilakan juri yes. juri bahagian vokal Kelly Azman. Kenapa lagu ni tak menang ni? Kenapa? Okey, bagi aku lagu dia lagu dia sebenarnya kuat, melodi dia strong. Melodi is very strong. Bagi pandangan aku. Dan melodi dia kita boleh catch up on the spot. Dan catchy lah. Catchy. Dan lirik dia pun not bad. Ada penghayatan dekat situ. Tetapi aku rasa yang membuatkan dia tak ada tempat, tak boleh menang, mungkin daripada sasaran vokal. Kita faham Dengan vokal. Tapi Sheila Hamzah masa SOG okey je, dapat nombor 1 lagi. Okey, dengar memang daripada segi physical apabila kita menonton dan kita mendengar secara live, dua-dua vokal yang mantap. Vokal yang padu. Apabila dua gergasi vokal ini bercakap, dua-dua vokal ini bergabung, dia mungkin ada dinamik yang membuatkan suara itu berlawan. Apabila dua suara yang begitu power digabungkan, mungkin itu menjadi gangguan kepada audience dan juga mungkin pendengar. Ini pandangan akulah. Sebab bagi aku melodi dah cukup kuat dalam lagu tu. So bila bergabung kuat sama kuat, dia macam bingit. Dia jadi bingit. Dia jadi macam terlampau bingit. Pam. Tapi masa SOG okey pula kan. Mungkin sebab muzik dia muzik hard rock. Sebab bagi aku waktu SOG tu dia macam ni tau, yang bingit, yang menyanyi high note adalah Sheila. Yang lelaki-lelaki semua tu mainan based on note lelaki, yang paling tinggi pun lelaki punya note. So bila bergabung dia tak lawan. Dia tak macam pam. Kalau ini macam ni, ini tinggi. Dia orang macam faham tak? Aku ibarat ni kat atas tu macam aku nak bagi dengar dengan sedap kan, macam alah melodi dah sedap, tapi bila terlampau tinggi, aku takut melodi tu lari. Itu pandangan aku lah. Pakaian dia orang okey. Tapi ada orang kata sebab kau satu label dengan dia ni. Yes. Alternate Music. Tak. Tak ada. Apa dah? Oh, bukan Kita orang rakan juri, dia all together now. Kita the gitu. 50. bukan daripada ni lagu tu. Lagu tu daripada label mana? Label kan mana? Sheila Hamzah dalam ni kan, Alternate. Bukan Yelah kot. Tak, aku betul tak ingat dah. Okey, pakaian dia orang mungkin solatkan dia lebih kepada ni more to gothic sebab hitam. Nampak hitam dekat TV. Tapi daripada segi pakaian Kak Liza Hanim vas. Dia ala-ala macam Avatar kan. Avatar nampak macam Kalau aku nak pakai macam tu, Kenapa kau tak pakai masa red carpet? Kau fikir okey, next aku bagi saranan kat kau the next event yang berprestige, kau cuba macam okey lah, aku bagi contoh lah macam apa? Didi. Kak Didi. Dulu dia pernah buat macam Lady Gaga kan. Okey, kau buat macam tu. So kalau nak buat macam tu, okey aku akan buat lepas ni. Kau tiba-tiba masuk, wow, orang akan macam tengok. Dan jadi orang akan macam highlight.
Alah Budi, aku tak payah macam itu. Orang masuk pun dah macam ni dengan aku dah ni. Macam mata kanta 3 kilometer aku ni. Aku nak bagi cadangan. Okey lah. Lagu kelima, Ernie Zakri, Korban. Yang ni, macam kau cakap tadi, crystal clear dia punya sound. Mungkin kenapa, kini kita bahas kenapa lagu ni tak berjaya top 3 dipilih oleh juri. Dalam waktu yang sama, aku pun berteka-teki benda ni. Kenapa lagu ni tak masuk dalam senarai top 3? Paling habis pun vokal terbaik. Aku menanya juga kepada ketua juri malam tu juga, Budi. Aku tanya, kenapa Ernie ni tidak ada di dalam list top 3 ataupun vokal terbaik. So penjelasan ketua juri mengatakan bahawasanya lagu serta melodi dan juga lirik. So itu penjelasan dia lah. So mungkin daripada barisan-barisan juri pun ada pandangan-pandangan diorang tersendiri berkenaan dengan lagu tu. So bagi aku lah personally, ni pandangan aku, daripada segi range music, arrangement, orang kata suara Ernie malam tu is 100% quality of recording, live recording. So aku tak tahu pandangan juri-juri sewaktu tu mendengar macam mana. Mungkin diorang pun bersetuju juga, tetapi mungkin daripada segi lagu itu tersendiri, melodi tak cukup kuat ke, mungkin lirik tak cukup kuat ke, kan. Tapi bagi aku personally, I love, aku suka dia punya vibe of the lagu Ernie ni, Korban ni. Fashion dia malam tu bunga-bunga lah kan. Bunga-bunga Dia, tapi macam berat macam berat. Benda tu bergulung macam bunga ros. Dan dia stand macam tu. Tapi satu bagi aku view yang menarik lah. View yang menarik dan clean. Bagi aku clean lah. Clean dan minimal lah. Dan muka Ernie di make up pun hari tu tak heavy. Tak heavy sangat. Nampak cantik daripada kening, eyeshadow, bulu mata dia. Bila kita tengok dalam frame kan, nampak macam, you know kan TV sekarang HD semua kan. So nampak macam 4K semua kan. Nampak macam wow. Clean. Dia nampak clean, faham tak? So aku macam wow, Ernie pun macam nampak menarik jugalah. Tapi lagu tu dia ada tukar-tukar sikit kan, improvisasi tu yang macam ramai yang aku tengok macam ada je orang buat standing ovation. Ramai kan, masa tu kan ramai kan. Macam betul. Wow, masa last kali dia buat suara Ernie kan. Semua orang tahu Ernie, kemampuan dia macam mana. Betul. Kan? Okay, lagu next. Lagu ke-6, Joflizo dan Sonawan, Satu Malam di Temasek. Yang ni kenapa dia orang tak tanya masa PC interpretasi daripada persembahan tu? Kau nampak macam tiang warna putih. Okey, kau rasa apa dia tiang tu? Aku tak tahulah sebab aku ada kata kubur. Aku kena tanya. Tapi dia ada 3 tiang. Aku kena tanya. Tak silap aku ada 3 tiang kan? Allah, tengah ni. Kalau kubur ada 2 je. Tapi benda tu macam nampak batu nisan lah. Kena tanya dia lah. Kemudian yang tengah-tengah, Kak N. Apa tu Kak N? Betul, yang kat tengah-tengah persembahan, ada penari sekorombolan lagi daripada belakang naik, daripada depan ni. Tu ada asap-asap yang. Lepas tu dia orang ni lagi. Tawaf. Lepas tu macam pergerakan dia macam oh my god, macam pemujaan pun ada. Macam satu yang benda yang lepas tu dengan karakter Joflizo. Karakter dia pun macam lagu tu kan nak kena ada stress. Dia punya vibe. Aku kat atas tu Budi kan. Waktu part tu aku memanglah aku dah start bangun. Aku dah macam aku dengan Haikal aku dah macam ni dah. Aku cakap dah roh tu masuk. Tapi bagi aku persembahan Joflizo dengan Sonawan malam tu, Satu Malam di Temasek tu, aku suka opening music dia. Macam mana opening dia? Dia start dengan string yang betul-betul irama orkestra yang mendayu. Yang kita tak sangka itu adalah lagu rap. Kan? Lagu hip hop ibaratnya lah. So bagi aku rasa macam satu opening yang luar jangkaan. Yang lagu ini kalau kita dengar originally Semalam di Temasek lah, kan. Tapi dia punya start string yang kan macam kata wow. Kan bila dah start lagu tu dia masuk pun dia punya roh tu ambil. Aku pun macam wow. Aku rasa macam kalau dia lebih lagi menampakkan kesan dia dekat layar tu,
dia tulis lirik. Sebab aku tak boleh berapa, aku kan macam English pun tak berapa power. Lepas tu nak keep up dia punya words tu kan. Tapi walaupun Joe dengan Sonawan dia sebiji-sebiji kan, nampak sebiji-sebiji, tapi kita nak faham dulu. Walaupun kita dah dengar, dah tahu dah makna dia macam mana kan. Aku Kalau dia letak lirik kat depan tu memang power lah. Aku pun dah dengar berapa kali pun tak masuk dalam otak juga. Sebab English kan kita pun bukannya fluent sangat pun. Tapi fahamlah maksud dia. Cuma kita nak melody kan dia tu pun. Tapi kau nak nyanyi pun susah. Susah weh. Betul. That's why hanya orang-orang yang tertentu saja boleh bawa lagu tu. It's a damn. Mereka saja yang aku tahu part tu je. Satu malam di Temasek tu je. Tapi bila part baru rap lain, kau nak suruh aku nyanyi, janganlah Budi. Dan kita masa PC pun kita tahu jarak antara terus hidup dengan Satu Malam di Temasek sangat dekat. Dua markah berbeza. So adalah kekuatan dia tersendiri lah. Sebab sebelum ni aku pergi pelancaran single tu, dan aku rasa dah macam ini macam boleh pergi kan. Sebab betul jangkaan kau. Dari segi aku rasa markah dia tinggi sebab ada kiasan. Yes. Menggunakan tentang kehidupan, tentang perhijangan kita, dan juga realiti hidup yang sementara. Apa yang terjadi tentang kejadian kesemasa. Ya. Masa tu kan dibuat masa PKP kan. PKP dan banyak COVID berlaku. Okay. Next, Dayan Nurfaizah dan Amir Masdi. Debu. Okay, persembahan dia kan kau perasan tak, the first Dayang nyanyi kan, dia berhenti kan. Dia berhenti, Amir tak ada lagi masa tu. Amir duduk dekat sebelah. So dia naik tangga. Aku sebenarnya waktu terus terang aku cakap, waktu diorang tengah perform tu, aku dapat tengah-tengah baru aku dapat tengok diorang. Kenapa? Sebab aku tengah kena interview content waktu tu. Gitulah. Diorang dah start dah. Alamak, dalam hati ni aku macam cepatlah. Nasib baik aku dapat tengok separuh. Tapi separuh kau mesti sempat yang bak api tu. Yes, bak api tu. Okay, bagi kau lah, debu dengan api, apa relevan dan signifikannya? Kaitan debu, lepas tu dia buat api kat tengah-tengah tu. Aku duk rasa macam aku duk belakang rasa bahang tau. Okay, bagi aku tak tahu kan dia orang ni dikelilingi api tau. Okay, relevan dia, hidup kita janganlah sentiasa dengan debu. Tapi kena ingat satu benda, kepanasan api itu akan menghalang segala-gala kesejukan kita. Oh, aku ingat kau nak sebut api neraka. Dan ingatlah, api itu sebenarnya wujud untuk kau. Adalah firasat-firasat cakap kan, debu dan api. Okay, bila kau mati, mayat kau akan jadi debu. Yes. Dan api adalah penghapus dosa kau. Sebelum kau masuk syurga, kau akan menempuhi api tu sendiri. Betul. Panas. Dari segi lirik tak kuat lagu ni. Macam lirik dia tak, bagi aku macam biasa-biasa. Melodi. Kekuatan daripada melodi. Melodi time part Amir yang yes. Yang tu macam okay, rare lah sikit kan. Tapi aku rasa mungkin dia punya kurang markah daripada lirik, aku rasa. Lirik. Sebab lirik dia straightforward. Betul tak Budi? Bagi pandangan kau. Ya. Dan aku rasa bila melodi dia memang strong bagi aku. Dan penghayatan nombor satu. Vokal Amir macam mana? Vokal Amir vast kan? Vast vokal dia. Dia kau macam dia memang nak AJL memang target dia. Aku interview dia kan. Apa yang dia nak dalam industri, dia nak anugerah dan juga pengiktirafan. Dan AJL macam dia masuk walaupun bukan menumpang lah juga dengan Dayang. Sebab lagu ni sebenarnya Dayang nak nyanyi. Dia nyanyi untuk lagu demo je. Betul. Lepas tu Dayang dengar, Dayang kata okay, why not berduet dengan Amir Masdi. Amir macam rezeki lah. Amir lah. Tapi aku rasa satu hari nanti, bagilah setahun 2 tahun, kita tak tahu. Mungkin kita akan nampak Amir akan ada tempat di AJL dan mungkin dia akan top 3, mungkin lagu dia akan sangkut. Kita tak tahu. Itulah pelapis. Dia adalah pelapis-pelapis akan menggantikan macam sebaris akan Izzat Lazim, Tomok, Azlan and Typewriter. Dia lah pelapis-pelapisnya. Dan kalau aku andaikan tadi, kalau Aina Abdul adalah the next Siti Nurhaliza, aku andaikan Amir Masdi ni the next Faizal Tahir. Yes, betul. So mungkin kita tunggu 2-3 tahun lagi. Ya. Kebangkitan Amir Masdi. Dan mungkin dia nak berduet dengan aku. Gitulah.
Kau gelak Kenapa? Kau nak juga kan? Nak lah kalau orang yang popular. Aku tak ambil Masdi lagi. Tag. Okey, kita pergi ke ni persembahan terbaik katanya. Orang kata Duta ICT Shah Alam. Ya. Betul. Kau tengok Okey, Syih Haziqi Bila dah nampak persembahan dah nampak prop-prop tu kat mulut aku lah jahat. Kata ICT dibawa ke pentas AJL. Tak baik. Syih akan jaga. Tak baik. Carut. Tapi Duta ke? Tapi nampak mana tahu? Mana tahu one day ICT akan cakap, Syihah, kita orang nak lantik you jadi Duta ICT Shah Alam. Sebab apa faham lah. Kan? Tapi memang Budi, betul tak aku cakap kat kau, benda ni nampak vast persembahan dia, walaupun ICT sekali macam tu, dia ada satu kelainan persembahan yang kita boleh nampak dekat dalam Malaysia ni. Memainkan laser, memainkan yang apa dia panggil lampu-lampu kat badan tu? Neon. Lepas tu yang ada zaman sekarang cloud in the dark. Zaman sekarang ni yang budak-budak main bola. Glow in the dark. Apa aku cakap ni? Kau pun broken, kau boleh tahan juga. Budak-budak main sekarang tau benda-benda. Lato-lato. Lato-lato. Lato-lato ada ke? Aku nampak macam benda tu, tak tahulah aku salah tengok ke apa. Lato-lato Ya. Aku daripada belakang tu tak nampak sangat. Sebab kau rasa macam tahulah aku best duduk kat platform tu. Sepatutnya Syihah kena panggil aku waktu tu menjadi kau nak juga keluar kan, aku pakai yang feather tu keluar penampilan tan lagi viral. Kau rasa Budi pandangan kau kalau aku keluar letup ke tidak? Letup ke tidak? Letup lah. Kau macam tak suka je. Tak, aku tengah baca ni sebab juri ada sebab netizen kata tak layak lah untuk persembahan terbaik. Ada setengah netizen cakap bagi je dekat mainan which is Naim Daniel, sebab susah tau. Betul. Susah dan macam cabaran dia dekat situ, tapi orang tak nampak berapa kos laser. Kau tengok dah laser berapa juta, berapa ribu nak kena tempah. Spend. Aku tengok kat belakang aku ada satu laser kat situ. Atas bawah. Lepas tu mainan lagi dekat situ. Mahal tau. Lepas tu aku rasa untuk mahal LED tu laser. LED untuk projector tu masa aku untuk visual tu pun berapa dah habis kos agaknya. So juri pun balas balik lah. Sebab dia kata mainan tu sebenarnya lagu mainan tu sebenarnya bijak. Tapi juri lihat daripada segala aspek lah, keseluruhan corak persembahan. So vokal juga memainkan peranan, sebab bila kau menyanyi terbalik kepala ke bawah, kaki ke atas, dia mengganggu dia punya vokal. Tu juri cakap. Tapi kalau misal katalah kalau Naim Daniel tak buat persembahan macam tu, orang tak akan nampak. Betul, orang tak apa kata. Aku rasa tak apalah Naim, tak ada rezeki kau. Okey, lagu ke-9 Noki dan MK, Payung Pelangi. Aku tak minat lagu ni. So strong. Kenapa? Aku tak tahu. Aku tak macam, tapi orang cakap tak boleh lagi. Tak boleh. Tapi ramai orang cakap lah. Kau suka kan? Kau suka sebab Noki ada. Tak, bukan. Coy. Okay, teruskan. Tapi ramai orang cakap lah. Bukan aku yang cakap lah. Aku dengar orang cakap kan, lagu-lagu ni berkisahkan LGBT. Betul ke? Pelangi kat situ. Ada sebab ada pelangi. Sebenarnya dia orang dah tanya kan. Sebenarnya bukan. Oh ya? Bukan pasal dunia LGBT tu semua. Tapi yang penting aku macam lagu ni tak boleh ni. Tapi bagi aku suka konsep dia. Konsep lagu ni bermainkan konsep apa? Gimmick apa yang ada? Kau nampak apa yang kau duduk bawah, kau tak nampak ke apa? Okey. Gimmick dia yang aku nampak pertama sekali, dia mainkan dimensi Borneo. Iaitu mercu Borneo ialah apa? Mercu Borneo. Mercu untuk Borneo. Sabah. Burung apa? Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Dia main visual. Cakaplah Sabah, Kota Kinabalu. Borneo. Dia mainkan visual Gunung Kinabalu. Lepas tu dia letakkan simbolik batu gunung. Lepas tu ada pelangi-pelangi kan. So kita baca, bila aku tengok, biasa je. Tak, kau kena tengok betul-betul Budi. Bila daripada segi teknikal yang ibaratnya bila Noki menyanyi dan penari tu di sebalik gua. Bermakna gua itu perantaraan dunia sebenar apa yang berlaku di luar.
apabila pelangi ni dimasukkan, baru mencorakkan warna-warna kehidupan. Itu yang aku fahamkan. Apabila tembok batu itu dipecahkan, bila MK keluar, itulah tersiratnya warna-warna kehidupan. MK keluar vas. Okay, apa lagi Kau tak suka MK MK? Tak nak cakap macam ni. Habis kau suka Noki lah, sadar. Tak ada. Tak ada. Macam aku aku berdasarkan pada lagu tu. Lagu tu macam okay lah, biasa kan. Nanti aku kena kecam dekat ni. Okay. Dah, lagu ke-10. Okay. Alisata, Anugerah Terindah. Lagu ni pun sebenarnya lagu yang catchy, which is boleh layan kan. Macam dia nak lebih kepada masa kan. Alisata kan bagi tahu dekat cerita kat masa dia buat media lagu tu. Masa dia propose dekat Syam Syiri, so dia Syam Syiri buat lirik. So dia katalah bayangan dia motu apa? Drama. Motu apa? Penganugerahan, anugerah tentang cinta untuk orang-orang yang berkahwin, bersanding. Dan Budi, untuk pengetahuan kau, kenapa nombor 3? Aku bagi tahu. Bagi kau kenapa nombor 3? Mungkin layak ke dia berada dekat nombor 3? Bagi aku, kalau nak ikutkan prediction aku, sebenarnya lagu tu tak ada dalam predict aku lah, kalau nak ikutkan. Tapi mungkin malam itu konsep dan gaya melodi yang dibuat balik oleh arranger lagu AJL tu menampakkan lagu ke-11 ini bahas dia Aina Abdul terus hidup. Lagu Masya kita tak tu tadi. Masya, aku rasa lagu Masya ke berapa sebab aku tak. Nombor 2 tau lagu Masya. Lagu Masya. Macam mana boleh tinggal? Okey, lagu Masya. Kembalikan terang. Kau tahu tak apa aku cakap pasal Masya lagu ni masa aku buat ramalan dulu. Satu video podcast dengan si dua orang lagi tu. Aku cakap lagu ni copy paste daripada Cinta. That's why lagu ni tak berjaya untuk jadi mendapat tempat. Kau rasa betul tak? Okay, aku nak tanya pendapat kau. Lagu tu dengan lagu Cinta kan sama tu. Betul. Kesinambungan. Tapi bagi aku yang tidak, itu mungkin salah satu. Bagi aku, pandangan aku tentang lagu Masya ni, lagi satu mainan vokal dia hari tu. Dikatakan menjerit? Yes, nyaring. Tapi masa lagu Cinta pun nyaring juga. Tapi nyaring sedap sedap. Tapi kali ni dia dah macam bila dia terlampau attack, aku rasa melodi tu dah lari. Ini pandangan aku lah. Tapi still dapat standing ovation juga. Orang Malaysia kan kalau pak jerit-jerit, suka. Tapi padahal kau dengar pun tak tahu ke macam mana nak menilai dengar okey ke tidak. Betul tak? Penonton Malaysia, kalau Kelly Azman menjerit pun dalam lagu pun diorang akan buat standing ovation. Tak ada makna diorang kutuk lagi. Korang boleh tulis kat komen korang nak buat standing ovation tak kalau Kelly Azman lagu-lagu Cinta. So mungkinlah aku rasa Masya, percubaan Masya kali ni bagus. Bukan tak bagus, tapi masalahnya terlampau high. Mungkin bagi aku improvise dia punya melodi tu lari. Tapi sekali kau masuk AJL, aku duk perasan kan, setiap kali bila first kau dah masuk AJL, kau akan macam ketagih tau. Betul. Perasan tak? Aku rasa macam Masya ni dah obsessed dengan AJL dah. The next year, aku duk perasan dia macam next year dia akan buat lagi lagu yang berkonsepkan AJL material. Tengoklah. Tapi kena warisi juga Budi, kau kena benda tu kena ada. Warisi apa? Variasi of lagu. Variasi lagu lah. Aku rasa ada. Macam nak bagi petua lah kat petua ni. Mungkin cadangan lah kan untuk Masya dah lah dengan konsep ataupun kesamaan dia punya genre tu. Mungkin masa tahun cuba lagi yang konsep lain. Konsep dia dah buat konsep pop pula, kita tak tahu. Yang lain pula. K-pop. Sebab Masya dia punya vokal dah standing dah. Vokal AJL lah. Tak, aku kategorikan vokal Masya ni macam vokal siapa tau? Beyonce dah. Dia dah label Beyonce dah. So kita dah ada objek kita yang ketiga. Tadi Aina Abdul, the next Siti Nurhaliza, Amir Masdi, the next Faizal Tahir. So yang ni lagi grand ya. Yes. So Masya Milan, nama pun nama Syamilan, the next of Beyonce.
Ui. kau tengok mikrofon dia. Aku warna apa? je mikrofon dia. Warna putih. Sennheiser juga. Sennheiser juga. Agak-agak sama mahal ke dengan mic yang digunakan oleh Kelly Azman? Oh, mic dia lagi mahal. Mic dia lagi mahal. Okay, mic kau yang dikatakan 20,000 tu. Apa? Berapa? Hey. Habis berapa? Kau yang cakap kan 20,000 mic kau. Hey. Habis Hello. berapa? Habis berapa? Sikit up. 25. 30. No comment. Sial lah Budi. Okay. Okay. Mic dia memainkan peranan. Mainkan peranan juga. Warna apa? Warna merah kan? Putih. Warna putih. Warna putih mic dia. Aku rasa macam I think mic ni memainkan peranan untuk clarity. Betul. Penjelasan. Okay, dia cerita dia macam ni tau Budi. Daripada dulu lagi. Macam kau ala-ala duta Sennheiser lah. Lebih kurang lah. Daripada dulu lagi. Okay, first mic aku pakai lah Shure. Shure apa kelas? Dulu mula-mula aku pakai. Aku dah ada lagi mic Shure tu kat rumah. Mahal berapa ribu kau beli? Aku beli tu mahal. Belasan juga dulu. Lepas tu lepas mic ni bagi seorang artis, aku selalu cakap dekat artis baru ke siapa ke, korang kena ada mic sendiri. Itulah instrumen mic sendiri. Satu lagi zaman kita kan zaman COVID kan. Betul. Jagalah apa orang kata hygiene. Dan aku cakap mic ni penting. Kalau macam pemuzik dia ada instrumen dia. Penyanyi instrumen kau ialah mic. Tetapi invest lah walaupun 20,000 Betul. Tapi Budi, kau kena ingat satu benda tau. Selepas artikel tak tentang makan setahun 20,000. selepas aku buat artikel mic aku, kau ingat artikel mic aku keluar, aku tengok banyak Kelly beli mic jadi bahan Kau ada? Kan? Aina Abdul guna Sennheiser juga kan? Sennheiser juga. Ada media nak pick up? Tak ada. Aku je yang orang pick up. sebab kau tak ada bahan lain. Ya. Orang nak kan. Orang nak cover. So tapi selepas aku guna mic sendiri, aku dah tengok ramai artis pun dah start ada mic sendiri. Diorang dah customize. Nampak tak Kelly Azman kat situ apa dia? Kau dah ada di trendsetter weh. Aku rasa bangga kau dah tau. jadi trendsetter. Kau patut Sennheiser patut bayar kau tau. Kan? Cakap dekat PR Sennheiser, saya lah trendsetter. Semua orang sebab saya lah. Semua penyanyi dekat Malaysia ni guna Sennheiser. Tapi aku terima kasih lah kepada dapat nak sebut juga distributor of the Sennheiser Malaysia, iaitu Rain kan. dia sponsor ke kau nak sebut tu? Tak adalah sponsor, aku bayar. Dia yang orang kata apa, yang encourage aku untuk ada mic sendiri. Dia akan penerangan lah. Tengok nampak pentingnya. Kan. Ini mic aku kan. Ini mic aku. So kalau kenapa warna putih? Nanti kotor. Tak, aku suka clean. Kalau tidak aku nak colour semua putih, tapi bagi aku tak payahlah. Batang je lah, sebab dia punya capsule tu aku akan tukar-tukar, nanti ada rezeki aku nak beli lagi tinggi. Batang hitam lah best. Tak. Okey, nampak ya? Dekat dalam masalahnya bila kau putih, masuk tak? Kalau misal katalah kau tukar baju warna merah, masuk tak? Masuk. Putih boleh pergi dengan semua benda. Oh ya ke? Budi, kalau kau tengok dekat dia punya Instagram yang untuk ni kan. Okey, ni Kai Bahar punya, ni aku. Kai Bahar buat tu sebab kau lah. Okey, Kai Bahar sebelum ke selepas? Kau sama? Sama. Kita orang serentak. Sebab benda ni dihantar di Singapura. Yang kau kata ada nama kau. Apa dia grave apa? Diukir dekat tu. Dekat nama dia. Macam ni nampak Kai Bahar. So kat sini ramailah, ada Amir Mazdi pun dah pakai, nampak. Kita ada Ara Johari. Nampak kan? Mic ni. Dah tak ada nama lain. Maksudnya nama lain tak boleh dah tak ada tempat untuk ada nama lain dah. Lepas tu dekat sini kita ada Shiha Zikir. Shiha Zikir hari tu Unggu kan. Ini siapa ni Ni siapa ni artis? Ni artis luar negara, aku tak tahu siapa. Nampak? Ni nampak. Ni nak okey ni kena bayar ke percuma? Bayarlah. Nak okey pun bayar? Ya. Apa? Apple percuma je kalau nak okey dekat belakang. Oh ya ke? Nama percuma je. Tak tahu pula. Macam lah. Tak adalah. Apple kan keluaran iPhone ni. So bagi aku macam apabila mic tu memainkan peranan juga, sebab dia synchronise suara kita. Suara dah bagus macam aku. Bila pakai pula mic power, lagi dia mau lagi orang baca macam clarity, macam crystal clear by Avian. Macam
tak ada. Ini faham lah kan? Zaman-zaman dulu tak ada kan? Macam aku rasa macam zaman-zaman 90-an, zaman-zaman Isabella apa semua tu kan. Guna mic tu daripada mic awal wire. sampai habis. Mic wire. Dulu aku pernah zaman aku pernah tau. Kita kalau nak banding zaman dulu kan. Mic dia betul ada satu tali keluar. Pernah juga aku pakai mic itu tau. Oh yang tu you tu. Ya, Dia bukan dulu. tali, dia macam transmitter. Dia tapi macam dia tali. radio ni. Kan zaman-zaman dulu. Ya, Area kalau kita area. area radio semua kan. Ada gelakarnya. Memang Okey, kelakar, berbalik pada Masya tadi. Okey. So bagi aku kita minta Masya untuk masa akan datang try genre lain pula. Pop pula kita minta. Betul, setuju. Okey, seterusnya. Okey. Tadi kan Aina Abdul. Okey. Okey, lagu seterusnya kita nak bahas ni Terus Hidup. Dari segi vokal tak disangka lagi lah. Aku rasa macam Sebenarnya bagi aku Aina Abdul ni seorang yang gifted. Dia vision dia. Sebab dulu kan dia pernah berhenti, dia cakap 4 tahun dia berhenti. Tapi dia still lagi menyanyi dekat penimba pengalaman dekat klub-klub. So 4 tahun tu ibarat dia kata macam dia nak aku buat betul-betul untuk AJL. So matlamat dia AJL untuk tegur dekat AJL. So dengan AJL nama dia akan terkenal. Ya, Kau faham tak? Betul. Kau faham tak? Untuk jadikan dia sebagai penyanyi nombor 1 Malaysia, dia kena ambil perhatian daripada AJL sebab AJL satu anugerah yang berprestij. Betul. Dan dia berjaya lakukan pada malam tu anugerah. Dan Budi, 77. tapi bagi pandangan aku lah, compare vokal dia dan juga Annie Zakri. Bagi aku, bukan kita dah tahu Aina Abdul dia ada satu range yang betul-betul high juga berbanding dengan Ernie. Tapi untuk daripada segi clear Crystal. bagi aku Ernie. I choose Ernie. Dari segi kepelbagaian, maksudnya fleksibelnya dia pergi Ernie. Aku pilih kalau daripada segi tu. Dari segi permainan, you know, lenggok. Sebab lagu tu kau perasan tak dia ada satu part tu dia membuatkan kita rasa wow, dia macam okey kau bersedia tersentak macam tu. Kau macam okey, kau orang bersedia untuk satu momen di mana momen ni kau orang akan bangun, kau orang akan macam menangis, kau orang macam menjerit pada ketika itu. Which is dia panggil is a hit target dia lah, hit target dia. Aku tak pandai buat, tapi korang akan letak. Mungkin aku tak boleh letak, nanti kan copyright. Jadi kan kena chord. Kalau aku letak ni kan terus kena strike. Apa? So kau pandai-pandai lah cari. Pergi ke TV3 Malaysia dekat YouTube ada. So kau boleh tengok sendiri macam mana Aina Abdul berjaya membuat benda tu. So dia slow-slow tau. Slow-slow pergi. Okay, itu suara vokal. Ada lagi nak bahas kepada vokal? Attack note dia lah. Attack note dia memang bagus kita nampak. Tapi bagi macam perbandingan aku macam aku cakap tadi, perbandingan dengan dia dengan juga Ernie. Kenapa Ernie tak dapat, dia dapat? Yeah. Sebab itulah kemungkinan sebab kau cakap tadi kan. Waktu bila kau cakap mungkin attack note dia ada sequence dia. Dia ada step-step dia yang orang boleh dengar. Tapi daripada segi clear note bagi aku, I goes for Ernie. So kalau kau juri, kau akan bagi lebih markah kepada Ernie. Bukan Aina tak bagus. Bagus dah, kita tahu dia pun dah juara dah. Dah juara lagu-lagu tu. Tapi daripada segi vokal, untuk clear vokal, I choose for Ernie. Okay, konsep untuk Terus Hidup. Konsep untuk kau nak pergi mana? Tak ada. Tengok masih masuk. Oh masih masuk. Job masuk guys. Yeah. Maklumlah hari ni dah 3 job masuk. Kau nak lagi? Naklah lagi. Nak beli ni pula. Ambo. Target best. Kau kena beli babe. Sebab aku kata cari macam kau. Kalau 1,000 lebih boleh dapat tak? Babe, kau cari dekat Carousel. Mungkin lepas ni aku nak jual ni. Aku nak beli yang terbaru. Kau jual kat dia aku ada lah. version nombor 2. Ni kau jual kat aku nanti aku beritahu kalau aku nak jual 700 lah. 700. Okay, teruskan. Okay, dari segi konsep konsep dia awan. Bukan awan yang terpilu tau, tapi lebih-lebih lah. Tapi awan ni awan putih. Dan aku dapat diberitahu oleh Aina sendiri konsep awan dia ni sebab dia kata dia dapat
renungan apabila lagu ni apa semua, apabila dia berada di atas kapal terbang. Ya. Dia kan selalu travel. Dan konsep awan ini dia mengingatkan kepada arwah bapa dia kata apa semua kan. So Aina ni mempunyai satu, orang kata apa, visualize, dan dia nampak apa yang dia nak tentang konsep persembahan dia pada malam itu, dan dia relatekan dengan kejadian lirik. Itu kekuatan persembahan Aina pada malam itu. Dan kita tengok pun nampak, wow, satu props yang relevant, yang ada kaitan. Ada kaitan. Ada kaitan, dan sebelum ni pernah tak ada orang buat lagi. Tak ada orang buat lagi. Jadi kalau kau dapat daripada keseluruhan pentas tu kan, dia guna dengan memang betul-betul sebaik-baiknya. kalau kita nampak dia terapung, kira macam Aina ni berada di atas awan, kan? Dengan dia punya satu lagi kan ada efek asap tu. So nampak lah. Mula kita tak? cakap dia salji Nampak ke macam awan ke apa, rupanya awan. Tapi ada benda jatuh. I think 1-2 minutes kapas jatuh. Kapas jatuh maksudnya salji lah. Salji. Maksudnya awan pun, salji pun daripada awan kan. Betul. So cakap apa tadi? So tu nampaklah persembahan persembahan yang nampak the next level jugalah bagi aku. Awan juga yang aku faham lah, dan daripada PC yang Aina cerita itu kan, sidang media after keputusan pemenang, dia cakap awan ni sesuatu yang dia akan pergi, babe. Betul. Dia tak akan kekal. So dia berkaitan dengan hidup dia, dengan apabila kehilangan seorang ayah macam mana kan. So mungkin dia macam let me go, and then aku akan teruskan kehidupan aku dekat dunia ni, macam tu lah. Apa lagi nak cerita pasal Aina? Aku rasa macam video dia lagi ni. Video dia dekat TV3 aku rasa lagi banyak kot. Lagi trending lah. Orang nak tengok benda tu. Sebab bila macam aku cakap tadi lah, dia punya konsep props tu boleh nampak lah dia punya mission dia, vision dia, apa yang dia nak sebenarnya. Itulah tentang Aina Abdul. Dah juara 100,000 you all. Dan kau perasan tak, belum apa-apa lagi masa persiapan tu, masa geng-geng prop seruan masuk, audience. Aku terkejut macam apa dia orang ni kan, sebab masa tu bawa tolak benda tu. Masa penonton kat TV ada iklan, kita tengah kat break, dalam hall kita dapat rasa dah macam apa dia orang menjerit, aku ingat ke apa dah kan berlaku kan. Tiba-tiba lepas tu masa pengacara Jihan dengan Sherry bercakap-cakap, mesti dia orang duduk macam apa yang dia orang menjerit ni kan. Lepas tu bila Aina naik dengan entourage dia pun lagi lah orang dah start jerit dah. Itu belum persembahan. Sampai Sherry dengan si Jihan pun tak boleh nak bercakap. Tenggelam suara. Betul, tenggelam suara. Aku rasa the first time yang macam di tengah-tengah orang nak bersedia dengan prop-prop semua, paling kuat lah aku rasa. Kan? Pecah Axiata Arena. Ibaratnya Tok T keluar. Kau bayangkan. Ada waktu Antar Pemana, ingat dulu? Ada. Waktu Bob nyanyi lagu Antar Pemana, tiba-tiba kemunculan khas Tok T. Tok T ada. Macam mana satu stadium. Macam tu. Boleh lawan tak? Wish. Boleh. Tok T punya jangan cakap lah. Tok T pula keluar. Tok T pula tu. Kau rasa? Mesti ramai yang merindui kehadiran Tok T dekat JL tahun depan. Okay, kostum. Sebab ni banyak benda yang aku nak cakap pasal Aina Abdul ni. Okay, kostum dia sanggup habiskan 80,000 sampai 85 lah dia cakap kan. Thumbs up tu ni lah, fashion dia, Melinda Loy. Tengok dia dah mengantuk. So kau apa dah jam ni? Aku nak sidai kau. Saja awal lagi. Aku nak sidai kau dekat sini alang-alang kan. Kau datang dari jauh. Bandar Subang ni, rumah dia Bandar Subang, datang sini jauh-jauh. Kau aku nak sidai sejam, tak boleh. Kena sampai 2 jam aku nak sidai. Ayo. Bayar. Kau kan kaya. Okay. Lepas tu dia sanggup untuk 80,000, tapi aku rasa macam Melinda pun bagi sponsor juga kan. Takkanlah nak kena bayar 80,000. Tapi aku tengok kat TikTok si designer tu apa nama dia? Melinda tu memang dia buat
Cara dia buat. Malah tadi aku tengok kat TikTok. Pembikinan. Pembikinan dia buat kan. Dia letak yang benda tok, dia lukis, dia potong, tu dia jahit. Dia letak kat mannequin baju tu, sampailah letak kat badan Aina menangis. Serius? Nangis. Kau pergi dekat dia punya TikTok Melinda. Aku follow TikTok dia sebenarnya. Sekejap ya, mana TikTok tak dia? heran lah. Melinda lo ikut. Aku nak juga dia buat baju untuk aku. Babe, aku tengok dia punya pameran hari tu. Melinda Looi seorang peraika fashion yang moto creativity bagi aku. Creativity dan ada juga yang pakaian dia seksi-seksi kan. Tapi Melinda Looi ni something lah. Dia punya rekaan dia. I think out of the box lah. Dia buat. Oh. Kita tengok, kita lekat dekat sebelah Kelly sekejap lagi. Nampak ni? Bas tak? Kumpalan rasanya macam dia kata 200 meter. 200 meter digunakan untuk baju dia. Lepas tu yang dia buat yang macam awan-awan tu. Awan atas kepala aku ingat tu. sayap-sayap ke apa ke. Rupanya itu adalah simbolik itu simbolik awan. kepada kau bila kau hujan, kau perlukan benda tu. Nampak? Benda tu lah macam melindung daripada hujan. Kau pergi berjalan pasal malam dengan benda ni. Nanti kalau hujan turun, kau tak basah, babe. Macam nampak tak? So nampaknya gerak. Aku nak tahu. Aku sebenarnya aku suka kalau baju-baju aku pun aku suka yang macam over sebenarnya macam tu. Sebenarnya kalau kau tengok pesan-pesan aku show ke, mesti aku suka over extend. Tapi kalau nak cakap pergi red carpet tu simple sudahlah. Aina Abdul aku nampak dia setiap kali AJL dia akan pentingkan fashion. Kita imbas balik pernyataan dia yang pertama yang luka berdarah tu. Moto clean semalam yang menjadi kontroversi. Kemudian nombor 2 dia macam sotong. Sotong ke apa? Yang award, Grammy Award tu. Yang dia ada hitam, lepas tu yang satu lagi yang silver. Yang macam Grammy Award punya award tu lah. Lagu apa tu? Lagu Sumpah. Lepas lagu Sumpah tahun lepas lagu apa? Dengan Kai Bahar. Kai Bahar dia tak keluar. Dia ada satu lagu, satu solo masuk. Ada lagu dengan Kai Bahar. Dia ada 2 lagu tahun lepas lagu, kan? kat PWTC. Yang Kai Bahar tu dia pakai pokok-pokok tu. Pokok-pokok tu. Yang Kai Bahar tu yang lagu solo tu yang dia pakai yang tu yang Grammy Award punya Refeka tu. Takkan pernah aku mengalah kecewa biar terluka badai melanda. Okay, lagu yang terakhir Kai Bahar Sengsara. Aku kesian lah dekat lagu ni. Aku pun. Aku macam Kai Bahar, oh my god, Kai Bahar. Tapi bagi dia aku rasa dah jadi finalis pun dah okey. Betul. Tak menang pun tak apa. Mungkin bagi dia akan nampak lihat siapa yang ada dalam tu. Aina Abdul, Masya, Ernie. So tak tahulah. Tapi dia nak juga tau. Kai Bahar cakap dekat aku dia nak juga. So next dia nak akan macam Alif yang ada band. So mungkin next dia akan buat lagu dengan Ali band. Bahar Ali Bahar pula. And the Robos. Kai Bahar and the Empire. Nama fan club dia kan Kai Bahar Empire. So dia mungkin ambil peminat dia. Habis dia point tu Kai Bahar and Empire. Why not band kan? So kau rasa macam mana persembahan dia? Okay, Kai Bahar dengan baju dia yang cermin-cermin tu adalah juga kan unsur dimensi kat situ kan. So dia boleh tilik lah wajah Kai Bahar yang sadar sekarang ini kan. And dengan sengsaranya diri dia dalam industri untuk orang kata berdiri teguh sebagai seorang penyanyi. Kau tahu tak apa sengsaranya lagu Kai Bahar ni sebelum dia nak pergi ke AJL? Okay, aku tak tahu. Okay, so waktu semi-final, kalau kau tengok, kalau kau ada tak waktu semi-final dia? Okay, aku tak ada. Tak ada. Semi-final tu sebenarnya sewaktu persembahan Kai Bahar disidai lama di atas pentas. Kerana ada masalah teknikal selama sejam. So korang dalam Dewan tu kena tunggu? Sidai. Serius Abi? Ada some of the technical problem kat dalam tu. And then 35 minit bukan sejam, sorry. 35 minit lebih kurang lah macam tu. Kita orang kena sidai. So Kai Bahar dia jenis macam bila bayangkan kita nak perform untuk acara, tapi masalahnya bila engkau dapat dugaan macam tu, bagaimana perasaan secara kan? Mesti letih. So kan? Macam nak ni balik kan. So
itulah orang kata rintangan lagu Kai Bahar ni dapat juga di end of towards pergi ke AJL. Okay. Habis kan? Habis. 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 So keputusan juri persembahan terbaik Syih Hazike. Vokal So terbaik. biasalah kalau lepas keputusan ni ramai yang macam biasalah orang kata rumah siap berbunyi. Kalau tanya juri pun macam dah lali kan. Dah lali, lantak Tapi lah. ramai yang cakap tolong letak Datuk Syafinas jadi juri. Kau setuju? Datuk Syafinas jadi juri. Bagi aku Tapi dia belum lagi capai tahap ketua juri kot. Oh, nak letak ketua juri untuk Datuk Kalau ketua juri untuk apa program kau? All Together Now. All Together Now, Captain. okay lah. Mungkin one day nanti dia akan jadi Sebab ketua juri. Datuk Mohsan ni dia macam muka dia pun macam muka ala-ala macam garang. macam cikgu macam otai lah bagi aku kan. Yelah, tapi kalau kita nampak pun sejarah AJL pun banyak juga juri-juri seperti Abang Azmir sebelum ni kan, dan juga beberapa orang lagi, Lok Yu pun pernah juga duduk arwah dia kan, dan juga siapa lagi orang-orang yang pernah jadi juri di AJL kan. Sekarang ni pun kita boleh nampak kita ada Norin Aziz pun kat dalam tu, juri dan ramai Damian, ramai, dan kita harap ni Ken Ramos. Kau tahu Ken Ramos apa? Kiraman. Tahu. Dan, dia tu penyanyi tau. Ya, ramai orang tak tahu sebenarnya. Kan? Dan orang cakap siapa dia, kenapa dia jadi juri. Bayangkan kalau aku jadi juri kat situ macam mana. Kau mungkin 10 tahun lagi orang akan angkat kau jadi juri. Kan, juri AJL aku pun macam ni. Aku letak headline. Apa dia? Kelly Azman berangan jadi juri. Yeah, why not? Tengok. Kejut kau. Okay. So itulah kisah AJL. So kau berangan ni jadi juri AJL. Aku bukan berangan. Target lah. Aku target dah jadi juri AJL, tapi sebelum Sebab jadi apa? juri tu, Untuk apa? Sebab apa? Kau nak membuktikan kepada netizen, Yes. aku dengan macam ni boleh jadi juri AJL. si Malab. Lihatlah dunia. Si Lihatlah Malab. dunia. Tiba-tiba Diva AA, kalau Diva AA masih ada lagi masa tu, terus kena kecam. Dan lagi satu sebelum ke jadi juri, lagu aku dulu bertanding kat AJL tu yang aku Yang nak. tu kau nak. Dustakan Cinta. Boleh ke Dustakan Cinta? So netizen, that's your job. Okay, dah habis dah. Habis dah. Mungkin bagi nak bagi tahu mungkin kita nak menggulung mungkin fashion yang paling gempak daripada Kelly, siapa yang paling bagi kau the highlight of the night fashion? Siapa lagi? Aina Abdul Aina lah. Abdul lah. Tak boleh lawan dah. Lawan dah. Vokal terbaik bagi you? Ernie. Okay, persembahan Syih Hazike. Syih Hazike. Okay, itu sajalah nampaknya. Apa yang kau harapkan untuk AJL tahun lepas? Tahun lepas. Tahun depan apa kau? Tahun depan yang aku harapkan aku berada di dalam AJL untuk Itu je bertanding. kan? Kau memang berangan. Yes. Dan aku harapkan tak dapat tempat pertama, kedua, ketiga pun tak apa. Janji aku dapat ke final untuk AJL ke-38. Jadi aku ni bukan apa nak mewakili netizen-netizen yang menonton kat rumah. Dia orang tahu shot-shot yang macam cameraman TV3 sentiasa mendapat kecaman daripada netizen. Yang mana aku rasa dia dah tweet tau. Dia dah tweet pesanan daripada netizen ni. Kau nak apa untuk bagi pesanan kat cameraman? Dia orang dah bagi dah. Ambil shot tu betul-betul lama sikit. Kau jangan shot ambil shot Nabila Razali duduk ketawa tu apa hal? Kat penonton-penonton what the hell? Kena zoom. Aku tahulah ada elemen sponsor kat situ, tapi tak payahlah kot. Kan? Banyak cameraman aku ingat macam dia orang kena belajar daripada produksi daripada Jepun, Korea, macam mana dia orang buat cameraman. So, jangan tak terharap. Kamera 1, kamera 2, kamera 3. Stay elok-elok kalau kan. Mungkin Ni tutup kalau dekat YouTube yang fan cam pula orang kata macam bagus. Oh ya? Fan cam kan just stay. Orang nak tengok stay. Yelah, Tak naklah kalut kau ni kan. Itulah je. Kemudian itulah aku tak nak mewakili sangat netizen-netizen ni. Korang boleh komen dekat ruangan bawah apa yang korang tak puas hati dengan AJL ke-37 ni, dan kita harapkan dipertingkatkan ke level yang seterusnya 38. Anugerah 38 aku harap
ada nama-nama baru lah keluar. Takkan kita nampak macam Betul. sepanjang masa Aina Abdul nak masuk. Well, boleh nak masuk tapi ada something yang macam persaingan kat Macam situ, kan. Iman Troy baru-baru ni. Iman Troy dah ada kan. dah macam bagi suntikan baru lah. Dan lepas ni macam aku cakap dah, lepas ni selain Kelly mungkin Kelly Azman siapa lagi Kelly yang Azman wajar, lagi, yang Kelly Azman wajar, lagi. okey, artis yang sekarang ni selain kau lah yang wajar masuk AJL 38. Banyak kita ada lagi. For example, siapa lagi artis? Nabila Razali. Nabila Razali, walaupun dia pernah masuk peluang kedua. Nabila Razali, lagi siapa? Janani, come on. Janani kena ada kat AJL. Siapa lagi? Kamu. Alif Syukri. Alif Syukri nak tau. Datuk Sri Vida nak. Datuk Sri Vida. Dia nak. Mengamuk dah Mia. Okey lah. Battery exhausted. Yep. Thank you so much guys for watching. Bye-bye. Yang tak puas hati sila komen kat bawah. Podcast Borak Sini menundurkan diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. This is how we do this.